konstruk yang ditaksir ya. Jadi benda yang berkaitan dengan pengetahuan ialah takrif. Itu pengetahuan, mengenal pasti, menyenarai, senaraikan syarat beramal dengan hadis dhaif. Itu menyenarai lah. Menama dan melabel tu maknanya lebih kepada takrif lah menama dan melabel. Memahami, menerangkan idea atau konsep, menginterpretasi, meringkas, merumus, mengkelas dan menerangkan. Memahami ni dia lebih menjurus kepada label, merujuk kepada petikan, merujuk kepada ayat, merujuk kepada matan, merujuk kepada dan sebagainya lah. Idea dan konsep menginterpretasi maknanya ada petikan kita ulas atau kita ringkaskan. Ada petikan kita ringkaskan, ada petikan kita rumus, ada petikan kita mengkelas, ada petikan kita terangkan. Terangkan maksud hadis yang bergaris. Itu maknanya memahami lah. Aplikasi menilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara, contoh banding beza dan sebagainya lah. Analisis pun lebih sama, itu lagi tinggi lah. Maknanya bila aplikasi, analisis, menilai, mencipta itu lebih senang cerita sudah masuk kategori kebat. Kebat maknanya kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau mengingat dan memahami itu dia merujuk lebih kepada pengetahuan ya. Yang ini jelas ya. Kemudian ini kriteria dia tadi. Pengajian Al-Quran dia ada tarikh, fakta khusus, struktur, urutan, kriteria, metodologi, prinsip, generalisasi, pengkelasan, kaedah. Atau dengan lain perkataan, ini adalah konstruk untuk pentaksiran. Dari segi pengetahuan tadi ini pengetahuan dia ada kan, pengetahuan, kefahaman. Jadi senang cerita, kalau pengetahuan biasanya takrif. Pengetahuan, fakta khusus. Syarat hadis dhaif, syarat hadis sahih, fakta khusus. Struktur, bahagian hadis ahad, urutan, cara beramal dengan hadis dhaif dan sebagainya, kriteria metodologi penulisan, prinsip, itu maknanya tak kira apa bidang, kalau itu mana itu adalah pengetahuan. Kalau dia merujuk kepada kriteria yang ditunjukkan ini, takrif, fakta khusus dan semua-semualah seperti itu sama kan, itu termasuk dalam pengetahuan. Kefahaman pula yang tadi pengetahuan, kefahaman. Tak kira semua bidang, kalau dia menterjemah, kan saya sebut tadi menterjemah mesti berkaitan dengan merujuk kepada ayat kan, mentaksir, mengekstrapolasi, maka itu adalah bentuk kefahaman. Tak kira apa bidang. Kadang-kadang kita buat JSU kan, kita nak tahu ini kefahaman ke pengetahuan. Dalam JSU tu kita tak tahu kan. Jadi ini keluar sikit lah. Bila kita buat JSU, kita tentukan konstruk. Konstruk apa dia? Pengetahuan, pemahaman, analisis, itu konstruk lah. Kemudian isunya, bagaimana kita nak tentukan aras. Jadi aras ini kita tentukan secara professional judgment. Kita fikir anak murid kita, kalau saya keluarkan kefahaman ini, menterjemah contoh kan, menterjemah hadis ataupun menterjemah ayat. Kalau soalan ini saya tadbir pada budak sekolah saya, agak-agak aras mana? Kita buat begini. Aras rendah mesti 60% ke atas pelajar boleh jawab. Itu aras rendah. Aras sederhana antara 40 hingga 60. Itu aras sederhana. Aras tinggi kurang daripada 40. Kalau kurang daripada 40, contoh kalau kita tenang orang lah, kalau semua tingkatan 5 soalan ini, yang boleh jawab mungkin 30 orang, itu aras tinggi. Kalau soalan ini aku buat, rasanya 70 orang boleh jawab, itu aras rendah. Kalau soalan ini aku letak kat sekolah aku, budak tingkatan 5 mungkin sekitar 50% boleh jawab, separuh. Itu aras sederhana. Itu maknanya professional judgment. Kemahiran pula menghafaz, mengaplikasi, menganalisis, menilai. Ini kemahiran ni lebih menjurus kepada macam dah masuk kebat lah. Membanding beza itu kemahiran. Jadi maknanya senang cerita kat sini, untuk pentaksiran sahaja dia ada 3 bahagian. Pertama, pengetahuan, yang mana kriteria atau konstruk dia lebih kepada tarif, struktur, urutan yang disebut tadi lah. Yang kedua, kefahaman,
menterjemah, mentaksir, mengekstrapolasi, ataupun dengan senang kita kalau kita rujuk kepada gambar, kepada fakta, grafik lah, macam-macam lah petikan, itu juga boleh termasuk dalam kefahaman. Dan selain daripada itu ialah kemahiran, menghafaz, mengaplikasi, menganalisis, menilai, manipulasi, merumus, membuat keputusan, mengulas, mencipta, banding beza, entah apa-apa lagi banyak. Okey, itu dia punya bentuk pentaksiran untuk PQS. 50%, 30%, 20, mana 50% rendah, 30% sederhana dan 20% tinggi. Kenapa perlu ada aras kesukaran? Okay, kita kan dah sebut tadi. Aras kesukaran ini adalah untuk mendiskriminasikan murid. Maknanya kalau soalan itu boleh mendiskriminasikan murid, berjayalah soalan itu. Okay, contoh. Okay. Apa makna mendiskriminasikan murid? Maksudnya begini. Okay. Ada 2 orang murid. Satu tidak menyelesaikan tugasan, ponteng, malas. Lagi apa? Tidur dalam kelas. Pelajar A, pelajar B menyelesaikan tugasan, datang sekolah, selalu fokus. Tiba-tiba kalau tidak ada aras kesukaran, mereka mendapat markah yang sama. Tentu tak masuk akal. Jadi mesti ada diskriminasi. Kau rajin, kau fokus, kau tak tidur, kau selesaikan tugas, confirm kau dapat markah yang baik. Sebab 20 markah yang sukar tadi kau dapat buat. Tapi yang tidur, yang tak selesaikan tugasan, yang ponteng, mana dia boleh jawab soalan yang sukar tadi atau sederhana? Sebab itu konsepnya ialah rendah lebih daripada 60% calon. Atau sebahagian besar. Aras sederhana antara 40 hingga 60% pelajar dapat jawab. Dan aras yang tinggi kurang. Bagaimana nak menentukan aras itu? Sebab itu saya ulang balik, bukan berdasarkan kepada konstruk, tetapi berdasarkan kepada professional judgment.